sia ku mencintamu dengan tulus. Kita cari jawapannya dalam kapsul hiburan BHTV Uppercase. Kongsi sedikit pengalaman pembikinan album. Okey, pengalaman untuk melakukan album Antonym Part 1 ini selepas beberapa belas tahun saya berada dalam industri, dan kali ini menjadi kenyataan. So, saya nak ucapkan terima kasih kepada my management kerana memberi kepercayaan sebenarnya untuk saya setelah apa yang kita lalui bersama dengan saya, Rocket Fuel, MDNS and everything. So kali ini I think it's about time untuk saya mengeluarkan album pertama saya, dan terimalah Antonym Part 1. Pengalaman. Okay, kalau nak ikutkan pengalaman dia, banyak sebenarnya, because kalau nak ikutkan saya daripada dulu sampai sekarang, memang orang tahu cara kerja saya, di mana saya akan make sure everything yang keluar itu begitu memberi impact, especially kepada setiap lagu. Dan apabila saya melakukan album, kalau boleh saya nak setiap lagu tu saya tak nak ada filler, sebab kita menghargai setiap lagu daripada semua producer, hard work daripada producer, composer ataupun siapa yang terlibat. Jadi saya tak nak ada istilah kalau album itu filler. Jadi disebabkan itu, pengalaman, kalau nak ikutkan pengalaman, dia mengambil sedikit masa Abang Bobo, di mana saya pecahkan kepada dua bahagian supaya setiap track itu akan diberikan masa dan diberikan peluang untuk setiap lagu didengarkan oleh semua. Maksudnya ini killer album, bukan killer song. Apa dia? Macam mana? Ini adalah killer album daripada bukan Saya killer song. Kalau bukan sebagai filler je kalau saya tak berani sebenarnya nak katakan ianya killer album ke apa, tapi apa saya boleh katakan, ini adalah special untuk saya, di mana album sulung saya untuk semua yang telah memberi sokongan, especially anda semua dan semua yang berada di luar sana. So bila ianya adalah pertama daripada saya nak make sure Abang Bobo hafal lagu Kejora. Adakah ini bermakna juga Hil seorang yang cerewet dalam menghasilkan hadiah ini? Okey, kalau nak ikutkan cerewet itu perlu ada untuk penyanyi itu, especially bila saya sudah berada dalam industri ini, dan kemungkinan saya sedikit sebanyak dipandang oleh golongan-golongan muda untuk menjadi contoh. Jadi kalau boleh saya nak memberikan satu impact yang baru dan membakar semangat industri muzik Malaysia kita, supaya kita fight dengan cara yang seronok, kreatif, dan membawa industri muzik Malaysia ni lebih sebenarnya. So I hope Antonym Part 1 akan memberi inspirasi kepada anda-anda semua, especially the newcomers. Jangan give up and terus berusaha supaya kita dapat menaikkan lagu-lagu industri muzik Malaysia lebih terus. Especially masa saya nak buat Antonym tu, sebab memang saya nak bekerjasama dengan ramai komposer-komposer, producer, termasuklah yang lama ataupun yang baru. Jadi apabila saya cakap tu, ada separuh daripada mereka, especially macam Anis, awal-awal dia sendiri cakap dengan saya, dia sendiri takut untuk nak bagi lagu dengan saya because of maybe dia anggap saya sebagai satu nama yang berada lama dalam industri. Jadi mungkin mereka agak takut. Tapi untuk saya sendiri, saya memang terbuka untuk bekerjasama dengan semua yang berada dalam industri muzik Malaysia. Kalau boleh untuk masa-masa hadapan, saya nak bekerjasama dengan ramai lagi producer, especially my favourite Azlan Abu Hassan, Helen Yap, semua yang berada dalam menjadi idola saya sebelum ini, dan juga bakat-bakat baru. Ya. Ada. Janganlah congkek, kita tunggu part 2 nanti. Untuk part 2 komposer berlainan lah.
bukan yang Komposer senior ke yang untuk bantunya? InsyaAllah akan ada juga komposer-komposer senior dan juga ada juga komposer-komposer mungkin ada komposer-komposer yang terlibat dengan Anthony Part 1 juga, tapi saya saya terbuka hati untuk bekerjasama dengan semua. Tapi kalau boleh untuk album yang pertama ini untuk memperkenalkan Hil Husaini itu sendiri, saya rasa ini adalah hadiah untuk saya beri kepada pendengar-pendengar saya dan pendengar saya, dan fokus itu kepada Hil Husaini. Dan insya-Allah kalau ada part 3 kita akan kalau saya nak lakukan collaboration, I would love to. And kalau boleh semua album tu kita buat collaboration, why not? Saya ni memang amat mengkaji dahulu apabila saya melakukan sesuatu, especially kita nak menjaga sensitivity. Kita tahu orang Malaysia dan saya pun dah lama produce, so saya tahu batas-batas saya. Tapi kalau nak ikutkan, sebenarnya bahasa ataupun perkataan celaka ni mungkin sebenarnya dah lama disalahgunakan sedikit dalam kehidupan harian kita. Tapi kalau nak ikutkan, sebenarnya kecelakaan itu ataupun maksud celaka itu adalah sama maksud dengan malang. Ya, kalau nak ikutkan. Dan kalau nak ikutkan dalam berita-berita ataupun bahasa-bahasa yang cantik, kita pernah guna dalam berita apa semua di mana kita menggunakan kecelakaan yang berlaku pada ini. So, saya gunakan perkataan celaka itu untuk mereka-mereka di luar sana. Saya minta maaf sangat jika perkataan itu agak kasar, tapi kalau boleh kita cuba fikir dalam konteks yang lebih berbeza, lebih positif, di mana kita mengajar bahawa celaka itu adalah satu perkataan yang bukannya kesat, tapi ianya digunakan sebelum ini secara kesat. Jadi kita perlu ubah mentaliti itu, di mana celaka itu kalau kita Google bermaksud malang. Jadi konteks celaka itu sendiri saya tidak dedicate kepada orang, tapi saya dedicate kepada diri sendiri, di mana kadang-kadang kita sebagai manusia biasa akan ada perasaan itu, di mana akan ada hari-hari kita berasa malang ataupun mungkin celakanya hari ini untuk saya.